أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم اللهم صل على سيدنا محمد أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan Tuan Nazir Masjid Al-Irsyad, yang dimuliakan tuan-tuan imam dan seluruh barisan kepimpinan masjid, yang disegani para alim ulama, para asatizah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bersyukur kita semua kepada Allah. Pada malam ini kita dihimpunkan di dalam rumah Allah. Saya dan tuan-tuan pada malam ini Allah pilih menjadi tetamu Allah, yang mana kita harap bila mana kita menjadi tetamu Allah, Allah sudi pilih kita untuk duduk di dalam rumahnya. Moga-moga Allah sudilah memilih kita semua untuk memasuki syurga Allah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dan hidayah daripada Allah, Allah yang izinkan kita semua untuk datang pada malam ini duduk dalam taman-taman syurga. Maka kita bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang Allah bagi. Daripada pagi tadi bangun daripada tidur, Allah bagi nikmat dapat hidup lagi satu hari pun satu nikmat yang besar. Celik mata hidup itu nikmat, dapat bangun daripada tempat tidur, dapat bangun daripada katil itu pun nikmat. Dapat menyarungkan pakaian pada badan pun nikmat Allah bagi. Dapat suapkan makanan ke dalam mulut itu rezeki nikmat yang Allah bagi. Dapat tengok ahli keluarga masih hidup itu pun nikmat. Sehinggalah malam ni Allah pilih duduk dalam taman-taman syurga pun itu nikmat. Maka apa salahnya mulut kita mengatakan Alhamdulillah, terima kasih ya Allah izinkan saya duduk pada malam ni. Terima kasih ya Allah sebab rezeki yang Allah bagi terlalu banyak. Tetapi syukur kita kepada Allah kurang. Rezeki Allah bagi banyak, syukurnya kurang. Sebab itulah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah sudi memandang kita dengan pandangan rahmat daripada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat, cerita tentang perihal mati. Tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Satu keadaan yang saya dan tuan-tuan kena lalui, namanya mati. Satu hari nanti kita akan dipisahkan daripada badan kita. Itulah namanya kematian, terpisah antara roh dan badan. Bila tubuh kita ni terpisah, yang luaran ni pakaian je, yang rupanya cerah, rupanya handsome, cantik, ini semua pakaian saja. Bila mana dipisah, tubuh kita ni jadi lemah. Bila roh dicabut daripada tubuh kita, badan kita ni menjadi selemah-lemah jasad. Sebab itu kita diajar bila mandi jenazah, bila kita mandikan jenazah, mandilah dengan perlahan, dengan lemah lembut, halus. Diajar kita tuan-tuan, siram air tu kalau boleh ni, tadah tangan ni, lembut biar air tu turun. Jangan dok pakai water jet. Tahu water jet? Sembuh jenazah sakit. Walaupun sehelai daun berguguran jatuh ke tubuh orang yang sudah tidak ada roh pada badannya sakit. Sebab tu elok yang mandi jenazah ni biarlah ahli keluarga yang buat. AJK kena ada, AJK masjid dia kena pantau. Kalau tak dipantau AJK, silap-silap sabun penuh dalam mulut jenazah. Penuh sabun di shampoo-nya tuan-tuan. Mandi jenazah dengan lemah lembut, subhanallah. Ni kalau anak yang buat dijaga elok, aurat bapak dia pun dijaga. Sebab ini jenazah ayah dia. Tapi kalau bagi orang yang tak kenal, kadang gosok sana, gosok sini badan jenazah, aurat terdedah, orang bukan nak tolong tutup. Yang faham dia akan tutup. Yang tak faham dia biar. Apa kelebihan kalau anak yang mandikan jenazah kita? Antaranya aurat kita dijaga. Antaranya keaiban-keaiban kita, anak kita boleh jaga. Anak kita tahu ayah kita ni ada aib, ada kudis, ada kurap. Contoh tuan-tuan, agak-agak anak mandikan ni, anak nak cerita kat orang lain tak? Oi, bapak aku kurap penuh. Agak-agak ada cerita tak? Tak cerita. Tapi kalau bagi orang luar yang mandikan, yang jenis tak jaga mulut, dia ceritalah. Oi, jenazah semalam aku mandikan dia, aku tengok dia, satu je. Apa yang satu? Telur. Telurnya satu je, dah cerita ke orang lain. Bayangkan aib. Tapi kalau yang menguruskan tu anak, ahli keluarga, kan cantik dijagakan tu. Subhanallah. Hari ni cuba tengok dalam keluarga kita, dalam rumah kita, manakah anak yang akan mandikan jenazah kita nanti? Ada anak dia tak heran. Dia kata kat Pak Imam, Pak Imam saya bayar, saya bagi duit, Pak Imam uruslah. Saya malah masuk campur, dah tak ambil tahu. Ada anak tuan-tuan yang dirahmati Allah, suruh jadi imam untuk solatkan jenazah kita pun anak tak mau. Cuba tengok anak kita hari ni, bolehkah dia, adakah dia ada ciri-ciri anak yang akan jadi imam untuk solatkan jenazah kita nanti? Bukan nak suruh anak jadi ustaz, bukan nak suruh anak jadi ulama. Sekurang-kurangnya boleh solat jenazah, boleh bacakan doa, boleh sedekahkan Fatihah pun jadilah tuan-tuan. Tapi anak yang kita tak pernah didik dengan didikan agama, bila kita mati, bila kita meninggal dunia, tak dapatlah anak yang hari-hari doakan untuk arwah mak bapak dia. Sedangkan Nabi kata, doa yang tak akan ditolak, amalan yang tak akan putus adalah wawaladun soleh yad'u lahu,
doa anak yang soleh, yang doakan arwah mak bapak dia. Tapi ada anak mak bapak meninggal tak kisah dah tuan-tuan. Janji dia boleh hidup dengan anak dia, dengan isteri dia, arwah mak bapak apa dia kisah. Tapi bayangkan kalaulah anak ni faham, bila tabung lalu depan mata dia, dia masukkan duit, dia nak bersedekah, dia teringat kepada arwah mak bapak, maka dia niat, ya Allah, pahala sedekah ini saya sedekahkan untuk atas nama arwah mak ayah saya. Dapat pahala ke arwah mak bapak. Tuan-tuan daripada rumah tadi berjalan kaki menuju ke masjid ini, tuan-tuan niat tak, ya Allah, sekiranya pahala ini diterima, ya Allah, setiap langkah Allah terima, saya niat sedekahkan untuk arwah mak ayah saya. Niat boleh tuan-tuan. Apa tak bolehnya? Boleh. Ni Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan yang mata Allah Subhanahu Wa Taala, boleh sedekahkan pahala, boleh, tak kurang pun pahala kita. Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ni baik, tuan-tuan duduk masjid malam ni, adakah kita semua sudah niat iktikaf? Niat iktikaf sahaja. Aku niat iktikaf di masjid ini kerana Allah Ta'ala, dan pahala ini saya sedekahkan untuk arwah mak bapak. Boleh tak tuan-tuan? Boleh. Ada sahabat Nabi tuan-tuan, satu hari ayahnya dalam perjalanan nak pergi masjid, tak sampai masjid ayahnya meninggal dunia. Maka anak dia berjalan menuju ke masjid, niat pahala ini untuk sempurnakan hasrat ayah dia yang tak kesampaian. Ada juga sahabat Nabi, dia iktikaf di masjid untuk arwah fulan bin fulan, sampai. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Rabbi, kalaulah pahala tak sampai kepada arwah. Ada orang kata, Ustaz, mana sampai kepada arwah? Pahala-pahala tak sampai. Kalau pahala tak sampai untuk arwah, kalau tak boleh buat amal untuk arwah, kenapa Nabi suruh adanya namanya badal umrah, badal haji, upah umrah, upah haji? Itu untuk orang hidup ke orang mati tuan-tuan? Untuk orang yang sudah meninggal dunia, boleh tak buat upah umrah? Boleh. Nabi kata apabila seorang tu ada hutang puasa, lalu dia meninggal dunia, tak sempat ganti, maka walinya, anaknya, warisnya boleh gantikan puasa untuk arwah. Mana kata boleh buat amal untuk atas nama arwah. Berpuasa untuk arwah mak bapak kita tak sempat untuk gantikan puasa, bapak meninggal, anak boleh gantikan puasa untuk arwah bapak, boleh, dibenarkan. Tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak boleh, maka tak adalah namanya badal umrah, badal haji, upah umrah, upah haji. Dalam banyak-banyak amal, satu je yang kita tak boleh buat untuk arwah. Apa dia? Tak boleh gantikan untuk arwah. Solat. Tak pernah lagi ada package badal solat. Ada tuan-tuan, package upah solat. Setakat ni saya jumpa package badal umrah, badal haji. Tak pernah lagi ada namanya badal solat. Oh, kalau boleh badal solat, sedaplah tuan-tuan. Berapa nak bayar? Arwah bapak saya tinggal sembahyang 40 tahun. Oh, nayu ustaz tu, kena buat badal 40 tahun sembahyang. Solat tak boleh badal, kerana solat amalan kita tanggung sendiri. Tuan-tuan tinggal sembahyang, arwah waris tak boleh gantikan kita punya solat. Tuan-tuan tinggal puasa, tak sempat puasa,
waris boleh gantikan. Tuan-tuan tak sempat haji, waris boleh buat upah haji. Tuan-tuan tak sempat umrah, waris kita boleh buat badal umrah. Tapi tuan-tuan tinggal solat tak sembahyang, tidak ada namanya badal solat, sendiri kena tanggung. Ni tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu solat mesti kena jaga. Tinggal wajib kita ganti sebelum datangnya satu makhluk namanya kematian. Mati itu akan datang bila-bila masa saja. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Mati itu apa? Mati itu bukan benda yang padam. Mati bukan hilang. Mati bukan lenyap. Mati bukan habis. Mati itu adalah berpindah dari tempat ke tempat. Itulah mati. Mati itu berpindah daripada tempat ke tempat. Elok-elok duduk atas dunia, tiba-tiba mati, pindah ke alam seterusnya. Namanya alam apa tuan-tuan? Alam maya ke? Alam Facebook? Alam barzakh. Alam barzakh ni bukan yang petang-petang bulan puasa tu ustaz, yang jual-jual tu. Itu bazar. Itu namanya bazar. Yang kita kata ni alam barzakh. Alam barzakh. Jadi kalau ada kawan yang meninggal dunia, kawan mak dia meninggal, bapak dia meninggal, tuan-tuan tepuk belakang kawan tu, pujuk dia, sabar dik, sabar. Mak cuma berpindah tempat. Mak cuma berpindah ke alam seterusnya. Mak bukannya padam, mak bukannya habis, mak bukannya hilang. Ibu kamu cuma berpindah ke alam seterusnya, yang mana kita pun akan menyusul juga satu hari nanti. Bezanya mak pergi dulu, kita kemudian. Tuan-tuan, bila dengar macam tu, barulah kita sedap hati sikit. Lah ya ke ustaz? Ingatkan mak saya padam, mak saya hilang. Tidak, mak cuma berpindah ke alam seterusnya. Kita juga akan pindah ke alam seterusnya. Namanya alam barzakh, alam kubur. Apabila anak Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang meninggal, namanya Habil. Ni kematian pertama atas dunia. Anak Nabi Adam namanya Habil. Bila anaknya meninggal, Nabi Adam nak bagi tahu kepada isterinya Hawa. Jumpa Hawa. Yang, oh sayang, kenapa bang? Anak kita meninggal. Meninggal? Meninggal tu apa bang? Ni Hawa tanya. Sebab tak pernah tahu ada namanya meninggal, tak pernah tahu ada namanya mati. Hawa pun tanya, bang, meninggal tu apa dia bang? Nabi Adam berberitahu lah, kau tak tahu ke meninggal tu apa? Meninggal tu anak kita dah tak boleh makan, anak kita tak boleh bergerak, tak boleh bangun, tak boleh bersukaria, senyap begitu. Itu namanya meninggal. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bangun, tak boleh berlari, tak boleh bergerak, kaku macam tu. Itu namanya meninggal. Bila Hawa dengar, ya Allah, itu ke meninggal? Menangis Hawa. Menangis dah Hawa. Tu cara nak fahamkan pada awal-awal makna kata meninggal tu apa dia. Allah Rabbi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bersedialah untuk menghadapi yang namanya kematian. Nabi SAW bersabda, aksiru zikra hadimil ladzati ya'nil maut. Berbanyakkanlah mengingati sesuatu yang dapat merenggut kenikmatan dunia, iaitu mati. Nabi kata, banyakkan mengingati sesuatu yang akan merenggut ataupun kita panggil menawarkan kelazatan dunia, merampas kelazatan dunia, namanya mati.
Ingat mati tuan-tuan, dunia rasa tawa. Tuan-tuan tengah seronok, makan sedap-sedap, macam-macam makan nak buka puasa ni. Tengah berbuka puasa, minum air bandung, minum makan yong taufu, macam-macam cekoto. Tengah-tengah makan ni, tiba-tiba datang berita kematian. Bang, dengar cerita abang punya adik sudah meninggal. Terus rasa makanan tadi rasa macam tak sedap, tahu habis dah, tak jadi makan, meninggal dah. Itulah Nabi kata, ingatlah mati, kerana mati ini dia menawarkan kelazatan dunia. Tuan-tuan tengah makan di kedai kopi, tengah mengopi, tengah minum, tiba-tiba datang kawan kata, arwah kawan kita yang semalam tu, yang lepak minum tu dah meninggal. Tu letak balik cawan, la innalillah, meninggal dah. Dia terus rasa terbatal nikmat dunia. Tadi atas meja kedai kopi tu gelak ketawa, ha. Tapi bila sampai berita kematian, agak-agak sambung ketawa lagi ke tuan-tuan? Kalau tengah-tengah gelak ketawa, datang berita, Pak Samad meninggal. Itu pelik tuan-tuan. Kalau dengar berita meninggal kita sambung gelak, itu macam ada dendam. Tak pernah berlaku lagi lah. Benarlah kata Nabi, ingat mati menawarkan kelazatan dunia. Aksiru min zikri hadimil ladhati. Qulna ya Rasulullah, wa ma hadimul ladhati? Qala al-maut. Nabi kata, perbanyakkanlah mengingati pemusnah kenikmatan dunia. Banyakkan ingat perkara yang akan musnahkan nikmat dunia. Apakah perkara yang akan menyebabkan nikmat dunia ni musnah? Nak gelak ketawa jadi terdiam, nak enjoy kita jadi tak jadi enjoy. Kita rasa nak racing motor, bila dengar tak jadi racing. Apa dia? Al-maut. Ingat mati. Ingat mati tak jadi kerja, tak ingat dah tak jadi nak rasa seronok. Mata Allah Subhanahu Wa Taala mengingati mati tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, dia akan menyebabkan nafsu kita turun. Ingat mati menyebabkan nafsu jadi turun, tak jadi tuan-tuan. Ni Allahumma salli ala Muhammad. Tapi mujurlah tuan-tuan, Allah bagi kita punya akal ni boleh ingat, boleh lupa. Kalaulah sepanjang masa ingat mati, tuan-tuan nak senyum pun tak jadi. Baru nak baring dengan isteri, aduh teringat kat mati, tak jadi pula tidur tuan-tuan. Baru nak makan, teringat mati, tak jadi makan. Sebab tu nikmat Allah bagi, nikmat kita ni nasia, lupa. Ada kala kita ingat, ada kala kita lupa. Al-Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Rabbi, lupa pun nikmat. Lupa itu pun nikmat. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ni diriwayatkan daripada Umar, dia berkata, Allahumma salli ala Muhammad, ketika aku sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang pemuda Ansar. Pemuda Ansar mana kata pemuda-pemuda daripada Madinah, memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, orang mukmin yang bagaimanakah yang paling mulia? Jadi kawan ni tanya, ya Rasulullah, orang mukmin, orang beriman yang paling mulia tu macam mana? Maka Nabi kata, mereka yang paling baik akhlaknya. Tuan-tuan nak jadi orang yang mulia, maka berakhlaklah dengan akhlak yang baik, mulutnya baik, cakapnya baik. Maka Nabi kata, tuan-tuan, orang akhlak baik ini dengan Nabi dia dekat. Hampir dengan Nabi orangnya akhlak yang paling baik.
Ni Allahumma salli ala Muhammad. Nak jadi mulia, akhlak mesti baik. Kalau akhlaknya buruk, akhlaknya orang tak suka, mana mungkin dia orang yang baik. Ada orang kata, ustaz, dia tu mulut je jahat, tapi hati dia baik. Betul ke tuan-tuan perkataan macam ni? Dia tu ustaz, mulut tu jahat, mulut dia je jahat, tapi hati dia baik ustaz. Kalau betul bermakna, macam mana dengan hadis Nabi kata, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging tu baik, maka seluruh anggota baik. Kalau daging tu buruk, daging tu rosak, seluruh anggota buruk, seluruh anggota rosak. Namanya hati. Kalau hati dia baik, mulut dia pun baik, yang semua ni baik, maka tak mungkinlah kita kata dia tu mulut je jahat tapi hatinya baik. Mesti sesuatu yang luar datang daripada dalam. Tetapi kalau kita nak guna ayat ini untuk dalam bab bersangka baik, tak apa. Sangka baik tak mengapa. Tak apa Ustaz, dia macam tu tapi saya yakin hatinya baik. Itu tak apa. Dalam bab kita untuk bersangka baik, husnuzon dengan orang. Ni Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak jadi orang yang paling mulia, kena baiki akhlak kita kena baik. Maka sahabat ni tanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana nak jadi orang yang cerdas, orang yang bijak, akal yang bijak, orang yang cerdik, nak jadi macam mana? Nabi kata nak jadi orang cerdik, mereka yang paling banyak mengingati mati dan membuat bekalan yang banyak untuk menghadapi kematian. Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man atba'a nafsuhu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Nabi kata orang yang paling bijak, al-kayyisu, orang yang bijak, man dana nafsah, orang yang suka muhasabah diri, orang yang suka merenung diri dia. Dia hisap diri dia. Dia fikir, ya Allah, aku ni usia sudah lanjut, tubuh sudah tak larat, umur makin habis, tapi amalku berkurang, mataku makin tak nampak, tapi Quran tetap tak boleh baca. Ingatanku makin rapuh, tapi ingatku kepadamu kurang. Mata makin rabun, Quran tak boleh baca lagi. Ni muhasabah diri. Orang yang cerdik, al-kayyisu man dana nafsah, orang yang suka muhasabah diri dia. Dia mengawal wa amila lima ba'dal maut, dan dia buat persiapan untuk kehidupan selepas mati, buat amal. Bukan hanya duduk kuliah, dengar cerita pasal mati, takutnya mati, tapi tak buat apa-apa persiapan, amal pun tak buat. Kita dengar satu hadis Nabi sebut, sesiapa yang membaca surah Al-Mulk 30 ayat, tabarakalladzi biyadihil mulk, maka diangkat baginya siksa kubur. Dia dengar, penting tu, siksa kubur dia angkat, penting, tapi bacanya tidak, tak baca pun, tuan-tuan. Ini jadi orang yang kedua. Nabi kata, wal ajiz man asba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang rugi, orang yang tidak cerdik adalah orang yang suka ikut hawa nafsu. Wa tamanna 'ala Allah, dan dia suka berangan-angan kepada Allah. Ini orang yang tak cerdik, orang yang tidak bijak. Dia hanya hidup ikut hawa nafsu. Apa yang dia rasa nak cakap, dia cakap. Dia nak mengata orang, nak mengumpat, dia mengumpat.
Dalam masa yang sama, wa tamanna 'ala Allah, dia berangan-angan pada Allah. Allah kan Maha Pengampun, nanti saya taubatlah. Allah kan Maha Penyayang, kejap lagi saya semayang, habislah dosa saya, esok buat lagi. Wa tamanna 'ala Allah. Dengar Allah Maha Pengampun, tapi taubatnya bertangguh. Dia harapkan kuburnya seluas mata memandang, tapi persiapan untuk menjawab soalan muka nakir tidak disiapkan. Orang macam ni dia hanya berangan-angan kepada Allah. Aksiru zikral maut fa innahu yamhasu dhunuba wa yuzhidu fid dunya. Banyakkan ingat mati, kerana mati dapat membersihkan dosa serta menjadikan diri zuhud terhadap dunia. Tuan-tuan, ingat mati juga sebahagian daripada istighfar. Istighfar bukan hanya astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mulut sebut istighfar, tapi tangan main TikTok, tengok TikTok. Apa salahnya tuan-tuan duduk senyap je tapi ingat mati? Ya Allah, macam mana kalau mati nanti ya? Aku nak bawa apa? Duduk dalam kubur seorang-seorang, kanan kiri tanah menghimpit, dibalut pula ke kapan ketat, beralaskan tanah, berbumbungkan papan, dalam keadaan kipas tak ada, aircon tak ada, makan minum baring je. Tuan-tuan, duk ingat kematian, itu pun menghapuskan dosa-dosa. Sebab tu kalau orang Malaysia, tuan-tuan, bila jalan highway jam, dua je. Kalau tak accident, orang jual rojak. Alhamdulillah Allah, biasanya accident. Jalan jam, accident. Bila sampai accident, yang jadi jam tu tuan-tuan, sebab banyak yang menengok. Yang jamnya belah sana, yang accidentnya belah sana, yang jamnya belah sini. Faham tak tuan-tuan? Accident belah kanan, yang jamnya belah kiri laluan kita ni. Sebab apa? Bila nampak orang sebelah jam, dia pelan kereta, tengok tu, ya Allah kesiannya. Itu yang jam tu. Masing-masing muhasabah diri tuan-tuan. Tu baguslah tu, cuma jangan sampai membuatkan orang jadi jam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ambil iktibar. Tengok orang mati, teringat macam mana kalau aku mati pun, kata Nabi, menjadi apa dia? Fa innahu yamhasu dzunuba. Dia membersihkan dosa. Sebab tu nak lembutkan hati, banyakkan ingat mati, pergilah ziarah kubur, ambil iktibar. Ambil iktibar. Kalau di Mekah Madinah, setiap lepas solat fardu ada saja solat jenazah. Saya baru balik minggu lepas, hari Ahad. Kalau solat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, setiap 5 waktu ada saja solat jenazah. Tapi paling untung bila mana solat di Masjid Nabawi, sebab kita berpeluang usung jenazah. Lelaki lah, perempuan jangan sibuk, dia pula nak usung. Lepas solat subuh tu tuan-tuan, kemudian kita akan dirikan solat jenazah, cepat-cepat keluar, usung jenazah. Usung jenazah masuk menuju ke Baqi'. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Rabbi. Itu kalau Mekah Madinah, hari-hari teringat kepada kematian. Sebab setiap kali lepas salat fardu je ada mati. Cuba bayangkan masjid tuan-tuan ni, 5 waktu sekali ada kematian. Asal lepas sembahyang je solat jenazah. Saya rasa area tuan-tuan ni semua kosong, pindah rumah. Takut aku masjid ni hari-hari ada mati, takut tenaku sampai. Tuan-tuan, tu beza kita dengan di Mekah Madinah. Azan dulu insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapakah di antara kalian yang lebih baik amal perbuatannya, dan Dia Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Surah Al-Mulk ayat yang kedua. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mati itu datang daripada Allah, dan Allah juga yang akan menghidupkan kita. Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sebut dalam satu syair, kata Umar, tidak ada satu pun yang berseri itu kekal, hanya Tuhan yang akan kekal. Sedangkan harta dan anak akan melambai. Harta rampasan perang Hormuz yang melimpah tidak akan membantu. Keabadian berusaha untuk tetap ada namun tidak pernah berjaya. Sulaiman si penakluk angin juga tidak mampu. Manusia dan jin pun ditolak untuk abadi, dan mereka datang silih berganti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuba kita tengok kupasan yang dimasukkan perkataan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Umar, tidak ada satu pun yang berseri itu kekal. Cuba juga untuk kekalkan kecantikan, lalah tua juga. Pakai bedak, makan macam-macam jamu, tak boleh tolak daripada lanjutnya usia, di mama usia, rupa jadi tua. Hanya Tuhan yang akan kekal, sedangkan harta dan anak akan melambai, kata Umar Al-Khattab. Bila kita meninggal, anak kita lambai, harta kita lambai, selamat tinggal, tak ikut pun kita. Satu sen, satu kad kredit pun tidak dimasukkan di celahan-celahan kain kapan kita, tak ada. Ada jenazah satu, kad kredit masuk celah-celah kapan. Nak beli apa-apa bolehlah. Mana ada, tuan-tuan. Lambai je lah. Family, keluarga semua lambai. Keabadian berusaha untuk tetap ada namun tidak pernah berjaya. Apa maksud? Keabadian berusaha untuk tetap ada namun tidak pernah berjaya. Macam-macam jenis ubat kita makan untuk panjang umur. Macam-macam jenis ubat kita makan untuk sihat. Yang sihat pun meninggal, yang sakit pun meninggal. Setakat ni kita tak jumpa lagi ubat. Ini namanya ubat panjang umur. Silalah beli 1 biji 1 tahun umur panjang. Makan 2 biji panjang umur 2 tahun. Pula tuan-tuan, kalau ada jual ubat panjang umur, agak-agak berapa biji tuan-tuan nak telan? Bayangkan. 1 biji 1 tahun, 2 biji 2 tahun. Kalau tak berjaya, kami ada waranti pula tuan-tuan. Tak pernah lah orang jual ubat panjang umur. Panjang benda lain tu adalah, tak berjaya juga tuan-tuan. Itu cerita lain, tu ubat lain. Mata Allah Subhanahu wa taala, tu ubat kuat. Mata Allah Subhanahu wa taala. Mana ada ubat panjang umur? Mata Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud kata Sayyidina Umar, keabadian berusaha untuk tetap ada namun tidak ada yang pernah berjaya. Tak ada produk yang berjaya untuk hidup kekal abadi. Sulaiman si penakluk angin juga tidak mampu. Nabi Sulaiman yang kerajaannya tinggi, memerintah kerajaan langit dan bumi. Nabi Sulaiman kalau dia bergerak, segala tentera angin, jin, binatang semua bergerak, pun tidak terlepas daripada kematian. Manusia dan jin pun ditolak untuk abadi, dan mereka datang silih berganti. Manusia, jin
ditolak untuk hidup kekal abadi. Tak boleh hidup kekal abadi. Kita akan mati dan jawatan kita akan diganti dengan orang lain. Hari ini kita meninggal, kerusi kita, jawatan kita naik orang lain. Itulah tuan-tuan kehidupan kita. Hari ini kita meninggal, rumah kita, keluarga duduk. Hari ini kita meninggal, kereta kita orang lain pakai. Silih berganti. Maka tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita kena risaukan apa dia? Persiapan kita nak balik kepada Allah. Minggu depan Allah bagi can. Allah buka satu ruang yang luas, yang besar. Qad azallukum syahrun azim, syahrun mubarak. Telah datang kepada kamu satu bulan yang agung lagi diberkati. Minggu depan dah Ramadan. Allah buka semua pintu-pintu syurga, tutup rapat-rapat pintu neraka. Maka bulan Ramadan akan datang ni, buat sungguh-sungguh, minta ampun, taubat sungguh-sungguh pada Allah. Kalau ikut kalender Ramadan tahun ini, tahun 2024 jatuh pada tanggal 12 Mac ya. 12 Mac. Ni. Tapi apa-apa pun kita tunggu keputusan yang akan diumumkan. Orang tak kisahlah Ustaz bila tarikh Ramadan. Janji tarikh raya Aidilfitri kena tepat. Tu tuan-tuan. Tak kisahlah tuan-tuan, seandainya nak sebut kalau Ramadan jatuh pada 12 Mac hari Selasa, tuan-tuan tunggu Ramadan hari Isnin, kerana Ramadan dia datang maghrib tu. Kerana kita mulakan dengan tarawih, esok baru puasa. Jadi Ramadan datang hari sehari sebelum 12 tu lah. Mana kata hari Isnin maghrib. Bila Tok Bilal lakukan azan maghrib, bermakna sudah datang Ramadan. Maka tuan-tuan, saya minta sambutlah kedatangan Ramadan ini dalam keadaan kita bersedia menyambutnya di mana? Di rumah Allah, di surau masjid. Mana kata maghrib hari Senin tu, yang malam nak tarawih tu, maghrib tu datanglah awal. Kerana Ramadan ni tetamu, kita tuan rumah, kita sambut kedatangan dia. Kalau maghrib ini sultan nak datang, raja nak datang masjid tuan-tuan, siapa sampai dulu? Tuan-tuan ke raja dulu sampai? Kita sampai dulu nak sambut raja. Kita nak sambut Ramadan, kita sampai dulu, tunggu 10 minit awal sebelum azan maghrib, duduk di masjid berzikir, ya Allah, lagi 10 minit nak masuk Ramadan, ya Allah. Bila Tok Bilal masuk bilik azan, on mikrofon, laungkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka tahulah bahawa malam itu sudah silih berganti, kita sudah masuk bulan Ramadan. Sambutlah dengan elok. Kerana Ramadan dia datang dan pergi. Dia datang tuan-tuan, layan baik ke, layan buruk ke, sampai masa dia akan pergi. Perginya dua, sama ada dia pergi dalam keadaan dia suka kita kerana kita jadi hamba yang la'allakum tattaqun, ataupun dia pergi dalam keadaan dia benci kita kerana doa Jibril alaihissalam, ba'uda, celaka orang yang Allah bagi Ramadan tapi masih lagi tak diampunkan dosanya. Maka tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala, kita ambil peluang jadi hamba yang sebaik mungkin. Moga-moga Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang terbaik, yang menjadi kekuatan untuk kita terus menjadi hamba yang istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan moga-moga yang berhimpun pada malam ini semuanya dihimpunkan kembali oleh Allah di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.